Sajalah menunjuk ni. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku diberi tugasan membuat video video assignment lah. Aku diberi assignment untuk membuat video ARKA lah. Buat video pasal cara-cara proses ARKA, alat keselamatan bengkel. So aku akan terangkan secara detail atau basic lah tentang kimpalan ARKA ni dalam video ni. So apa tunggu lagi? Jom kita proceed. Jom memulakan apa-apa kerja kat bengkel ni, kita perlu utamakan keselamatan kita dan keselamatan rakan-rakan yang lain lah. Okay, first kita akan titik beratkan kebersihan. Kebersihan sangat penting kat dalam bengkel. Lepas tu kita akan menitikkan berat tentang alatan keselamatan diri lah, seperti menggunakan pelindung mata, Google. Lepas tu gunakan pelindung muka, iaitu mask. Mask ni biasanya dilakukan bila proses kimpalan lah, sebab percikan api tu akan terkena dekat muka. Jadi kita perlu memakai pelindung muka lah. Seterusnya ialah gunakan kasut keselamatan, safety boot lah. Ataupun kalau tak ada safety boot, guna kasut yang bergetah lah, tapak bergetah. Okay, seterusnya kita gunakan sarung tangan penebak aba ni. Kenapa kita perlukan sarung tangan penebak aba? Sebab kerja-kerja kimpalan ni ialah kerja-kerja yang memerlukan kepanasan ataupun memerlukan daya ketahanan panas lah. So untuk kita protect tangan kita sendiri, kita perlukan sarung tangan untuk membuat kimpalan lah. Lepas tu kita gunakan pelindung telinga. Ini sebenarnya optional ataupun ikut masing-masing lah, ikut keselesaan masing-masing. Optional telinga ni sebab ada mesin, kalau obviously dekat kilang lah, mesin-mesin yang mempunyai bunyi yang sangat kuat, kita perlukan gunakan pelindung telinga ataupun earplug ni, sebab kita nak takut gendang kita rosak kan. Lepas tu ini optional juga, penutup hidung dan mulut kalau kita gunakan mesin-mesin yang mempunyai bahan kimia yang kuat. Seterusnya kita gunakan apron. Apron ni penting sebab kimpalan ARKA ni percikan apinya sangat banyak. So kita perlukan apron. Apron ni pula bukan apron masak je lah, apron yang betul-betul menebal haba lah. Lepas tu jangan lupa pakai pakaian yang sesuai, pakai pakaian bengkel lah, pakaian yang tebal. Jangan pakai pakaian t-shirt, pakai pakaian yang tebal. Pakai t-shirt boleh, tapi kat dalam lah, kat luar pun kita kena pakai baju keselamatan bengkel lah. Lepas tu digalakkan memakai seluar jean semasa dalam bengkel, sebab seluar jean ni tebal. Kalau seluar track, seluar slack macam tak bersesuai lah. Lepas tu baru kita boleh proceed dengan kimpalan ARKA. Sebelum memulakan kerja di bengkel kimpalan ARKA tu, kita perlukan mengisi perut kita lah, supaya masa proses kimpalan ARKA tu kita ada tenaga. Lepas tu tidak ada sakit-sakit yang boleh menjejaskan keselamatan dan boleh mengakibatkan kecelakaan dalam bengkel lah. Okey, jom kita proceed dengan kimpalan ARKA. Okey, first kita akan go through tentang pengenalan dululah. Basically, secara amnya, proses kimpalan ARKA ni ialah satu proses kimpalan yang melibatkan pemanasan haba lah, atau peluburan logam asas oleh ARKA elektrik. Okey, ARKA elektrik ni dia terbentuk apabila berlakunya perbezaan voltan tau.
arus elektrik antara salutan logam, hujung elektrod tu, dengan permukaan logam asas. Nanti aku akan tak gambar kat sini dia punya gambaran elektrod. So itu secara pengenalannya lah. Arka ni ia terbentuk menghasilkan haba yang tinggi tau, yang meleburkan logam asas, dan hujung elektrod tadi untuk membentukkan satu kolam leburan. Biasa suhu proses ni menjangkau dalam 3900 darjah Celsius macam tu. Okey, aku bagi gambaran ini ialah elektrod. So kita akan pegang pemegang elektrod ni ke sini, ke hujung ni lah. Dia ada dua hujung ni. Okey, satu pangkal, satu pangkal rahim pula. Satu pangkal hujung ni dengan hujung ni lah senang cerita. Lepas tu kita akan pegang pemegang elektrod kat sini. Lepas tu kita akan leburkan hujung elektrod ni dekat dengan logam asas supaya dia dapat jadi kolam leburan lah untuk proses kimpalan. So dekat amali yang saya belajar dekat bengkel UTM tu, ada dua amali yang diberi oleh doktor kepada kita orang. Ada dua task, iaitu satu task ialah membuat kumai, lagi satu ialah membuat kambi tea. Kambi tea ni macam ni bentuk dia, dan kumai ni macam ni bentuk dia. Sebelum kita mulakan kimpalan ni tidak diwajibkan, tapi digalakkanlah untuk memakai air supaya dia boleh protect mata kita lah. Sebab kimpalan arka ni menggunakan api dan cahaya yang sangat kuat. Okey, lepas tu first step ialah kita perlukan kapur, pembaris besi dan besi logam. So first kita buat garisan dekat atas plate. Buat 4 garisan menggunakan kapur dan pembaris besi. Jarak antara satu line ke satu line ialah 2 cm. Lepas tu baru kita proceed ke kimpalan arka. Okey, first kali kita cari tempat yang selesa lah, ataupun kedudukan kita untuk melakukan kimpalan ni perlulah selesa. Kita duduk cari keselesaan kita sendiri. Lepas tu cara pegangan ni tadi, pemegang elektrod dengan elektrod tadi ada cara dia, iaitu elektrod tadi perlulah 90 darjah daripada basic logam tadi. Okey, susah kan secara teorinya sebab kita tak nampak kan. Okey, saya akan tunjukkan secara amalinya, praktikalnya, secara pemegang elektrod dengan elektrod, dan kedudukan tangan, posisi badan kita semasa membuat kimpalan. Praktis ni akan diberi penerangan oleh Encik Iskandar. Jom kita proceed dengan video. Ini tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab, tapi saya pengalaman pegang sini. Kita gunakan kelima-lima jari. Kalau awak bawa ke sini, dia agak jauh. Dia jauh, dia akan bergoyang. Okay. Ini lima tadi memang tak. Cara welding dia, saya offkan dulu. Cara welding, awak kena tinggikan bangku. Ingat, tinggi bangku. Ini rendah, tinggi. Bangku. Ini jangan buat macam ni. Salah. Sudut salah. Sudutnya adalah
Ni 90, singit sikit. 70 atau 30 lah daripada sini. Jangan 45. Banyak pelajar ini lemah ni. Awak dirikan badan bagi rapat sikit. Berat dan awak tinggikan badan. Nanti sampai sini dah senang lah. Jadi kan? Tapi pelajar dia suka kat badan. Okay. Dah tengok video tadi kan? Okay. Penerangan daripada Cik Is tadi adalah kita perlukan selesa bila buat kerja. So postur badan kita kena selesa, tinggikan kerusi, tangan tu, kedudukan tangan tu 90 darjah, jangan 45 darjah. Ini sebab kerana apabila kita buat kerja dengan keadaan kita memaksa badan kita, okay, ini akan memberi kesan kepada sendi-sendi kita lah. Sebab tu kita kena buat kerja biar selesa. Okey, lepas tu kita akan teruskan dengan kipalan. First sekali kita kena setting mesin kipalan tadi lah, yang membawa arus elektrik tadi. Setting dia macam ni. Biasa dekat bengkel dah setting, tapi setting dia macam ni lah. Okey, lepas tu kita kena pakai alatan keselamatan lah, seperti goggle, sarung tangan, apron semualah. Lepas tu baru kita proceed membuat kimpalan, iaitu dengan test dulu elektrod tu ke atas plate. Plate tu bukan plate yang kita nak guna, plate yang kita tak guna. Kita test dulu. Kita buat macam spark. Ini bayangkan ini pemegang elektrod, ini elektrod. Kita sentuh sikit saja dekat atas plate yang kita nak test tadi. Sikit saja biar dia keluar spark. Dia keluar spark tu baru kita boleh test dekat basic plate yang kita nak buat simpalan lah, yang kita nak buat kumai. Okay, kita proceed dengan video seterusnya, penerangan. Caranya buat di sini dulu. Plate terpakai. Awak ketuk, dia akan keluar api. Jangan naik tinggi-tinggi. Ketuk dan rendahkan. Yang itu. Ada dua cara. Satu guris, satu lagi hentak. Kalau kat sini boleh guris, boleh hentak. Tetapi kalau kat sini kena hentak. Sebab kita nak mula di sini. Kalau guris, nak cari punca tu hilang, susah, hilang. Mana? Jadi senang sikit. Ini tak kisah sebab nak mulakan. Cara nak mulakan, biarkan, jangan sengit, tegak. Okey, lepas tu ini pegang pemegang elektrod dengan plate ni. Okey, kita menghalakan dia 90 darjah. Ni postur badan kita dengan kedudukan tangan kita. And then kita start tu biar lama sikit. Biar dia punya, orang kata, gelombang dia ataupun kembang dia tu besar sikit. First kita biarkan lama-lama sikit. Lepas tu baru kita gerak. Gerak dengan konsisten yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu cepat. Maknanya sedang-sedang lah. First kita spark sikit, lepas tu kita biarkan dia lama. Lepas tu kita gerak. Gerak dalam keadaan yang konsisten lah. Lepas tu elektrod ni lama-lama dia akan memendek tau. Sebab ujung dia telah berlebur kan. Jadi kedudukan tangan kita ni lama-lama kita akan macam ni. So kita kena pandai agak lah. Okay. Lepas tu tidak terlalu lama dekat dengan sesuatu tempat. Ini tak stay terlalu lama lah. Ini kalau kat sini first memang kena lama. Lepas tu jalan, lepas tu terlama pula. Tak boleh, dia tak akan cantik. Kembang dia tak seimbang dengan yang lain. Okey. Kita kena konsisten lah. Dan kita kena
turun sedikit demi sedikit sampai ke hujung. Itu tips dia. Okey, lepas kita dah kimpalan tadi, dia akan mengeluarkan satu gelombang tau, macam ni. Sebelum dia jadi jam ni, dia ada satu lapisan dekat luar. Lapisan tu yang kita kena buang. So untuk kita buang lapisan, kita akan gunakan tukul penyepih. Okey, apa function tukul penyepih ni? Tukul penyepih ni dia akan membuang sepihan-sepihan logam dan jerman kumai ni lah, lapisan yang luar yang kita tak nak ni. Okey, untuk tips melakukan pembuangan jerman kumai ni, kita first kali yang penting kita kena pakai Google lah. Ini sangat penting. Sebab bila kita buang menggunakan tukul penyepih ni, mesti ada sepihan-sepihan logam yang akan pecik, yang akan memecik dekat kita punya muka lah. Jadi kalau kena dekat kulit muka ni, bukanlah tak okey, cuma okey lagi lah. Tapi kalau kena dekat mata, ia boleh buta. So benda yang penting ialah pakai Google sebelum nak buat pembuangan jerman kumai ni lah. Okey, lepas tu kita ambil berus dawai ni. Lepas kita dah bersihkan lapisan yang kita nak tadi, kita dah ketuk. Lepas tu kita bersihkan jerman kumai tadi dengan berus dawai ni. Okey, pastikan semasa mengetuk dan memberus, panggil berus dawai tadi, tidak ada orang di sekeliling, berhadapan, tepi kiri maupun kanan. Okey, supaya kita tak nak ada pecikan sepihan logam tu lah dekat orang tu. Okey, kita tidak boleh terus menerus buat kimpalan ni, sebab plate ni tadi akan menerima haba atau panas yang sangat-sangat banyak. Jadi plate ni sifat dia makin lama dia makin panas, makin lama dia makin panas. Sebab tu kita kena sejukkan dia. Sebab makin lama makin panas, dia punya kumai ni akan jadi lepel. Dia takkan ada, orang kata, kembang dia. Dia akan tak ada bonjol dia kat depan ni. Faham tak? So maknanya kita kena perlu sejukkan dulu, baru teruskan proceed seterusnya lah. Lepas tu nak sejukkan ni, kita jangan, lepas dah siap tu kita jangan pegang je. Pakai tangan ke ataupun pakai glove. Kita kena pakai ni lah, layar ni. Pegang pakai ni. Sebab lepas kita dah welding tadi, kita dah kimpal kumai tadi, plate ni akan menjadi sangat-sangat panas. Sebab tu kita kena pakai benda ni. Okey, lepas tu bila semasa kita nak buat kimpalan tu kan, kita kena spark dekat base plate yang kita nak guna tu, yang kita nak buat kumai tu. Basically kalau kita nak taruh, lepas kita dah taruh elektrod ni ke atas base plate yang kita nak tu, kita terus tutup muka kita dengan mask. Kat mask tu dia ada satu lubang cermin tau. Tapi cermin tu gelap, tapi dia hanya boleh nampak cahaya apabila api pecikan tu menyala. Okey, so kita kena guna benda tu untuk tengok juga benda tu, supaya kita tak lari daripada garisan tadi, landasan tadi. Okey, itu ialah satu pelajaran kimpalan arka di mana kita melakukan kumai. So itu saja daripada saya, Syedulkul Habib Abdul Razak daripada SPPH, tentang cara melakukan kimpalan arka kumai ni tadi. Dan itu saja daripada saya. Semoga video ni memberi manfaat kepada anda.
So